In fact, kita memang sediakan platform untuk staff buat side income pun. Serius lah? Tak boleh kena denda. Betul? Denda apa? Siapa yang tak buat, dia memang akan ada tindakan lah sebab contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama dengan saya, Hanifah Jailani, di rancangan Hacks episod yang ketiga. Kalau sebelum ni kita bawakan dua kumbang-kumbang kan. So orang asyik tanya kat saya bila nak ada speaker perempuan pula kan. So hari ni kita bawakan speaker. Orang kata bunga lah kot kan. Ke rama-rama I tak pasti. Tak kisahlah macam mana pun. Tapi hari ni kita bawakan satu speaker yang sangat istimewa. Which is kawan saya jugalah. Kalau perasan semua memang kawan saya lah. So hari ni kita akan panggil speaker kita as Fatini lah kot Puan Fatin Fatini Ismaidi. Tapi okey kot kalau saya panggil Fatini. Silakan. Okay, Fatini Okay, so Fatini dia memang semua orang kenal kot Cik ke macam mana? Okay, Fatini ni dia, kenapa saya jemput dia hari ni memang semuanya tentang duit lah. Kalau orang tengok orang kenal Fatini, semua orang akan tahu macam oh, Fatini ni memang kepala duit, mata duit, semua duit, telinga duit, hati duit. Okay, so memang apa yang saya tertarik dengan Fatini ni bila saya kenal dia, and kenal yang, bukan kenal macam tu je. So saya teringat lah Fatini pernah kata dulu. And Fatini ni adalah seorang pelajar tajaan lah kot tajaan dekat China dulu. Yeah, Tapi saya teringat satu program tu, Fatini pernah cerita. Walaupun dia budak tajaan, tapi yang menariknya, and dia almost tajaan-tajaan yang dia dapat tu dia tak guna lah kot macam tu Betul. Tapi saya macam, okay, kenapa kau tak guna duit tajaan kau? Mungkin sebab kau kaya. Tapi kalau sebab dia kaya, tapi sebenarnya dia buat juga side income. So saya macam wonder, kau kaya, kau ada tajaan tapi kau buat side income. Macam kenapa sebenarnya? Okay, mungkin hari ni Fatini boleh merungkai kot soalan saya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Fatini binti Ismaidi, pengasas kepada Sri Kandi Saham. Wow. Bila kita kata kenapa Sri Kandi Saham kan, dan saham ni disinonimkan dengan golongan lelaki. Tiba-tiba kita jadi jurulatih yang daripada golongan perempuan. Bukan jurulatih juga Jadi macam women empower macam tu. Dan menariknya kita punya company memang majoritinya adalah staff daripada kalangan perempuan. Serius lah? Ya, serius. Kalau kita ada 8 orang staff, semuanya perempuan. Tak ada lelaki? Ada lelaki tetapi bukan staff sepenuh masa. I see. Staff separuh masa, itu yang menarik. Tetapi alhamdulillah kita tak bercerita tentang syarikat kita. Ya. Tapi kita nak bercerita tentang bagaimana apa mindset yang sepatutnya kita ada untuk kita mula mencari side income. Bila masa yang sesuai. Betul. Apa yang sepatutnya kita buat. Bila semua orang buat side income, contoh semua orang nak jadi ejen, saya bagi satu contoh lah. Ejen produk A. Semua orang dia menayangkan ranking-ranking untuk jadi produk A, untuk jadi ejen produk A. Kalau kita sebagai orang yang nak cari side income, mungkin kita macam, oh, aku nak cubalah produk A. Tapi dalam masa yang sama, semua orang di sekeliling kita dah jadi ejen produk A. Maksud kita nak jual dekat siapa lagi? Nanti dia akan jadi satu persaingan dan mulalah kita rasa macam stres. Kenapa orang kata buat side income boleh kaya raya, aku buat tak jadi-jadi? Sebenarnya, masalah dia sekarang ialah masalah kita nak fikir apa sebenarnya yang kita nak buat sebagai side income. Kalau macam saya dulu, saya mulakan side income saya fikir apa masalah yang ada dan saya menawarkan solusi. Wow, maksudnya Fatini dah fikir benda tu seawal umur sebelum masuk U? Ke macam mana? Saya fikir benda tu masa sekolah lagi sebenarnya. Serius lah? Serius. Siapa yang bagi Fatini that kind of thought? Oh, sebab parents saya kalau bagi duit belanja, dia akan bagi cukup-cukup. Tapi kita mestilah kita ada kehendak kita nak makan aiskrim lepas balik sekolah kan. Ya. Tapi kita punya belanja cukup-cukup untuk makan nasi masa waktu rehat. Memang parents dah kira. Dah terlalu kira lah masa tu. Jadi bila saya fikir macam mana aku nak berbelanja macam orang lain tapi aku tak ada duit. Ya. Jadi masa zaman sekolah dulu saya fikir apa yang orang suka. Dulu zaman-zaman sekolah kalau budak perempuan suka stiker comel-comel. Stiker comel-comel ni saya tahu kat mana kedai jual. Sebenarnya di depan sekolah aja. Tapi orang lain di sekolah, ayah hantar masuk dalam sekolah. Ayah saya drop depan sekolah, saya kena jalan kaki. Saya singgah dulu kedai beli stiker. Saya dapat RM1, saya beli 10 stiker. Wow. Saya tak ada duit.
Saya tak ada duit. Memang berlapar untuk stiker tu. Stiker tu saya beli 10 stiker, saya masuk sekolah. Saya akan jual dekat kawan-kawan saya yang saya tahu duit belanja dia RM5. Saya akan jual satu stiker 50 sen. Huyo. Jadi saya target satu hari saya terjual 5 stiker je. Sebab apa? Lagi 5 saya nak. Oh, okey, menarik. Itu masa zaman darjah 2 lah. Masa umur 8 tahun. Oh, seawal 8 tahun macam dah ada pemikiran side income tu. Side income ke? Bukan, tak rasa tu side income. Saya rasa itu kita nak keselesaan tapi kita tak nak menyusahkan mak ayah, kita tak nak minta banyak dekat mak ayah. So you gonna say that side income ni adalah untuk orang yang nak keselesaan je ke macam mana? Dia fikir macam mana dia nak upgrade kehidupan dia tanpa menyusahkan orang, dan dia macam buat satu ekosistem. Lepas tu orang nak beli stiker je orang akan cari saya. Mana dia bawa stiker tak hari ni? Jadi saya jadi stiker supplier. Dia jadi satu masalah bila kedai tu tutup. Menarik. Jadi bila kedai tu tutup, duit belanja saya jadi RM1. Saya tak boleh lah nak beli aiskrim dan sebagainya. Okey, faham. Okey, tapi kan ni sebelum cakap pasal stiker kan. Betul. Maksudnya siapa sangka kan seorang pengasas serikandi saham bermula dengan dia jual stiker tu. Menarik kan. So korang jual lah apa-apa kan. Okey, tapi macam recently kan, bila Hanifah selalu tengok Fatini kan dekat dia punya social media sebelum dia terkenal sebagai seorang pengasas serikandi saham, dia macam almost dia punya Fatini punya footage kan dekat dia punya story tu, siapa nak beli iPad, siapa nak, semua benda dia jual. Macam dia punya iklan macam tu. Saya macam, semua benda dia jual. Adakah side income ni kita kena jual semua benda ke macam mana Fatini? Kalau tanya saya side income tu macam mana, saya punya karakter saya adalah problem solver. Jadi ketika saya belajar, ada satu masalah. Ramai pelajar banyak duit, dapat scholarship sebulan beribu-ribu ringgit. Duduk pula di China, kos hidup agak rendah berbanding negara lain. Jadi banyak lebihan duit. Bila mana banyak lebihan duit, orang yang selesa ni biasanya dia akan jadi sedikit malas berbanding orang yang kurang selesa. Kalau dia nak beli iPhone, dia tak nak pergi kedai, dia nak iPhone tu datang dekat dia. Betul-betul. Orang kata guna kemalasan orang tu untuk buat bisnes kan? Betul lah. Jadi saya dapat idea, inilah masanya. Saya start, masa saya belajar dulu, saya masak. Saya suka masak. Jadi semua orang tahu saya suka masak. Sedap? Boleh tanya staff ni sedap ke tak? Ya. Jadi bila saya masak, saya bagi free je. Sebab saya suka. Free. Betul. Wow. Jadi bila saya bagi free, saya memang tak ada mindset untuk berniaga. Saya memang suka masak dan suka bagi orang makan. Bila lama-lama, saya banyak masa lapang, saya masak dan saya jual. Orang beli sebab dah ada trust. Sebab dia dah rasa. Dah rasa. Jadi bila mula-mula student je ada trust, lama-lama embassy pula ada trust. Embassy nak buat program apa-apa, bagi tempahan dekat saya. Paling banyak saya pernah masak seorang, 400 orang makan. Seorang. Saya cuma hire staff untuk hire pekerja. Hire staff dia start daripada zaman dia student betul. Wow. Saya hire classmate saya untuk membasuh dan menghantar barang-barang yang saya pinjam untuk masak. Only. Betul. Saya dah lah masak untuk embassy. Barang-barang tak ada, saya bagi pinjam daripada bilik ke bilik, pinjam periuk nasi, pinjam senduk, pinjam bekas, semua pinjam. Jadi macam ni nak bagi balik kepada pinjaman tu, saya masak lebih. Orang-orang yang saya pinjam tu semua dapat free. Jadi orang happy. Saya pula hire orang yang memang siapa nak kerja membasuh. Okey, dia basuh, saya bayar gaji. Jadi saya nampak bila kita problem solver, kita menyelesaikan masalah orang lain, kita buat satu ekosistem yang orang sekeliling kita pun happy. Orang yang kita pinjam barang dapat makanan free. Dapat pula nasi lemak duduk dekat Beijing dapat makan nasi lemak, happy sangat dah tu. Dan orang yang mencari pekerjaan, bila kita ni problem solver, kita menyediakan peluang pekerjaan dekat orang happy sebab orang dapat duit. Jadi saya nampak pada masa-masa krisis macam sekarang, ramai orang mungkin pendapatannya berkurang ataupun diberhentikan kerja. Jangan fikir masa dah habis, ataupun jangan fikir tak ada cahaya di hujung terowong. Sentiasa ada peluang. Cuma kita kena fikir di tempat kita, di sekeliling kita, apa peluang yang kita boleh ambil. Sekarang ni saya nak hacks Fatini Kita beritahu, tak pernah beritahu nak hacks. Okey, bila Fatini cakap kan, kita kena fikir semua kan.
Tapi Fatini setuju tak kalau Han cakap sebenarnya bila orang ada dalam keadaan yang sangat terdesak, sangat macam tu, dia rasa buntu tau. Dia macam tak nampak, walaupun Fatini kata ada cahaya kat ujung terowong kan, so on. Tapi sebenarnya orang yang ada dalam keadaan tu, dia akan rasa terdesak gila sampai dia rasa macam aku tak tahu nak buat apa. Faham tak? Dan biasanya orang yang tahu nak buat apa ni, kebiasaannya orang-orang yang macam dah expose, dah ada link, ada network. Senang kan kau cakap kau ada banyak network kot. Tapi sekarang ni orang yang memang aku ni orang tak kenal, aku nak buat bisnes, aku nak jual kat siapa, faham tak? Nak mula dengan mana? Macam tu. Saya teringat satu quotes ni. Orang kaya, dia punya pendapatan dan pendapatan dia besar ni. Perbelanjaan dia besar ni. Orang biasa, pendapatan dia besar ni, perbelanjaan dia besar ni. Sama. Orang miskin, pendapatan dia besar ni, perbelanjaan dia besar ni. Jadi sebenarnya, berapa sahaja income yang kita dapat, macam mana kita nak tahu kita ni kaya ataupun miskin, kita compare. Kalau kita sama pendapatan dengan perbelanjaan, at the end of the month, kita nampak kosong. Tak ada negatif, tak ada meminjam, tapi tak ada simpanan. Maksudnya kita orang biasa. Jadi sebenarnya dia bermula dengan bagaimana pengurusan kita. Bila kita bercakap tentang side income. Side income is one thing. Yes. Side income ialah memang benda yang kita boleh cari, boleh buat. InsyaAllah kan. InsyaAllah. Tapi benda yang lebih penting berbanding side income tu, bagaimana kita bergaya dalam hidup kita lah. Menarik, bergaya. Okay, so bila kita cakap side income kan, kalau macam Fatini cakap tadi kan, semua orang asyik bertumpu kepada satu area side income je. Dia tengok macam, oh kawan ni cakap kan, aku buat benda ni dapat macam banyaknya duit kan, semua orang kena join aku kan. Tapi lah macam, memanglah orang akan nampak benda tu sebab benda tu je yang terkeluar dan terpampang kan, macam logik. So hari ni kita nak dengar lah pendapat daripada pengasas Serikani Saham Cik Fatini. Apa contoh side income yang sebenarnya dia side income tapi orang macam tak perasan tu adalah side income. Dan yang kedua, sebenarnya bila masa kita nak kena mula buat side income ni? Tunggu kita susah dulu ke, dah terdesak COVID datang dulu ke baru nak buat side income ke, atau bila-bila boleh buat side income? Orang tua-tua zaman dulu lagi, kalau kita tengok, kalau nak makan apa-apa, biasanya dia masak sendiri. Dia jaranglah pergi beli dan sebagainya. Budaya tu dah tak ada sekarang sebab kita nak apa-apa, kita order je. Sebab apa? Malas. Di hujung jari. Betul. Bila kata, macam mana kita nak buat side income tapi kita tak perasan tu side income? Ya. Kalau kita pergi di kampung-kampung, kita akan tahu rumah, contoh rumah makcik A, dia pandai buat kuih bakar. Rumah makcik B, dia pandai buat bahulu. Yes. Dan orang dulu-dulu dah tunjukkan dekat kita, sebenarnya kita buat side income ni daripada apa yang kita suka. Contoh, kalau kita tanya ramai fotografer, macam mana dia orang boleh start buka bisnes fotografi dan sebagainya. Dia bermula dengan dia buat passion dia. Jadi kita kena cari dalam hidup kita apa benda yang kita suka dan bagaimana kita nak menjadikan benda yang kita suka tu sebagai kita punya cash cow. Kalau sebelum ni saya sangat suka berkongsi tentang saham. Ya. Saya berkongsi di Facebook saya secara macam kita suka berkongsi. Maksudnya bila kita suka kita berkongsi, kelamaan daripada suka berkongsi menjadi platform, daripada platform menjadi ruang, menjadi tempat ataupun untuk bisnes. Ramai orang dapat kerja, dapat manfaat daripada situ. Jadi sebenarnya saya rasa sebenarnya semua orang direzekikan benda yang paling dia suka. Kalau kita suka tidur, macam mana kita nak menjadikan tidur kita ni making money while sleeping? Serius lah. Okay, making money while sleeping, bukan making money menggunakan you punya sleeping punya. Sebab sebenarnya ramai orang tak tahu kita boleh buat duit masa kita tidur. How? Okay, okay, so macam nak cakapnya kan, kalau lah selain daripada tadi bila Fatini cakap pasal passionate tapi setuju je, dia best tau bila kita buat side income tu something yang kita passionate, very passionate lah. Tapi bila dalam keadaan macam terdesak, kadang-kadang passionate tu macam tiba-tiba hilang. Sebab kita rasa, aku passionate benda ni, tapi nak buat benda ni, nak buat bisnes dengan benda ni, aku rasa aku perlukan modal yang besar. Tapi aku terdesak nak guna duit ni sekarang kan. So, faham tak? Macam dia macam passionate versus keperluan needs pada waktu tu. Macam apa yang aku boleh buat selain daripada jual makanan. Dan
Sebenarnya kan untuk buat side income ni, kita nak kena tengok apa yang dapat banyak ke, cepat dapat duit ke, atau macam mana? Macam apa pendapat? Kalau tanya saya, buat je, jangan banyak fikir. Wow. menarik. Sebab bila kita banyak fikir, Kita tak buat. kita tak buat. Tapi saya teringat dalam keadaan-keadaan yang susah, yang sesak. Ramai orang mungkin rasa aku tak ada, aku dah buntu kan. Tapi saya bercakap dalam konotasi seorang Muslim lah. Masya Allah. Bila kita susah, kita terdesak. Dalam surah Nuh, saya teringat ada satu ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru innakum kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Bila kita berada dalam keadaan yang sangat terdesak, mungkin pada masa tu benda yang kita kena buat ialah kita muhasabah. Ya. Bila mana kita muhasabah tu, kita banyak-banyak istighfar. Kita minta orang-orang yang kita sayang doakan kita. Sebab mungkin ramai orang rasa saya banyak berada di peak. Sebenarnya saya pun pernah berada dalam keadaan yang terdesak. Sangat terdesak. Diberhentikan kerja masa COVID hari tu. Ya. Sebelum ni gaji saya 5 figures. Tak ada langsung gaji, tak dibayar gaji. Dalam simpanan cuma ada RM600. Jadi pada masa tu saya pun rasa terkesan nak buat apa. Ya. Jadi masa tu saya duduk bermuhasabah. Tapi lepas seminggu tu saya duduk bermuhasabah, duduk di rumah. Memang menangis biasa sebab kita tak ada duit. Tapi tak boleh nak cerita dekat parents dan sebagainya. Jadi saya ambil langkah masa tu, saya call parents saya. Saya minta dia orang doakan. Saya terbaca satu kata-kata. Orang Inggeris cakap, you will reach the highest achievement when you hit the worst point in your life. Betul. Jadi kalau siapa yang berada dalam situasi yang As sama, long as tak putus asa. Betul. Kalau dalam surah apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa. Zumar ke Zumar ya. Zumar. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Sentiasa akan ada jalan. Kalau kita yakin dan percaya, masalahnya kita sendiri tak yakin dengan diri kita sendiri. InsyaAllah. Tapi sukalah bila cakap pasal side income hari ni. Bila Fatini asyik cakap sebenarnya side income tu, peluang tu ada within diri kita. Betul. Bermula dengan kita suka tidur. Orang nampak macam benda tu buruk, tapi dia boleh gunakan sebagai satu benefit untuk you earn some side income kan. Betul. Macam you suka bercakap, suka merepek, tiba-tiba you boleh jadi pelawak kan. Ataupun you suka memasak je, tiba-tiba macam taklah tiba-tiba sebenarnya kita buat. Dan taklah orang yang dia jadi side income, dia jadi power bombastic, dia terus bombastic, dia mulai pada bawah juga kan. Betul. Saya macam ada terlalu dekat media sosial baru ni, yang tadi kita borak-borak tadi kan, yang tentang saya macam rasa sebab dan hiba kan. Bila ada seorang influencer, Asif kan, tak ingat siapa orangnya. Dia share satu ayat kan, orang buat iklan, dia kata dia sangat perlukan duit and then dia nak jual dia punya buah pinggang kepada orang yang memerlukan buah pinggang tu, supaya duit tu yang dia trade dengan buah pinggang dia tu dia boleh guna untuk sara hidup kan. Saya rasa macam sedih sampai macam tu, maksudnya sampai orang macam terdesak, sampai begitu sekali Fatini. Mungkin lah kan Fatini dah masuk dalam dunia terajang kan, macam-macam dah jual macam-macam semua benda. Mungkin lah untuk penghujung kita punya cerita side income hari ni, Fatini boleh cadangkan lah 3 platform yang Fatini boleh cadangkan kepada orang untuk you try at least untuk buat side income melalui 3 platform ni. Baik, kalau tanya saya sebenarnya dekat dunia ni bukan cuma ada 3 platform, dia banyak platform. Yang pertamanya, jangan mulakan side income dengan mengeluarkan modal yang besar. Menarik. Kalau boleh, serendah-rendah modal ataupun tanpa modal. Kenapa tak boleh keluarkan modal yang besar? Sebab bila kita bercakap tentang side income, kita keluarkan modal ataupun memulakan dengan modal yang besar, dia ada satu lagi elemen lain yang kita kena tahu, iaitu risiko. Kita dah lah berada dalam keadaan tersepit. Kita keluarkan kita punya duit. Dan
Dan duit tu pula belum ada jaminan. Kita akan dapat pulangan yang banyak. Betul. Ya. Tapi kalau kita start dengan zero ataupun minimum. Contoh kita tahu, contoh saya panggil Kak Han lah. Kak Han ni pandai sangat buat kuih. Dan kita tahu kita ada 10 orang kawan yang suka makan. Oh, menarik ah. Jadi kita tanya kawan-kawan kita yang suka makan. Aku ada satu kuih ni yang sangat sedap. Kalau korang makan, confirm korang suka. Jadi kalau nak order, ambillah order. Contoh 10 orang, kita ambil untung seorang RM5. Keuntungan kan? Jadi 10 orang dah RM50. Dan bila orang makan, bila benda tu produk tu benar-benar sedap, berkualiti, orang suka, puas hati, dia akan berlakunya the power of mouth. Orang dia akan cerita. Narrator. Betul. Dia akan recommend itu. Okey, saya sebagai orang tengah hari tu tak keluarkan sebarang model, keluarkan idea saja untuk orang-orang yang suka makan. Contoh lain, kalau kita tahu dalam keadaan sekarang orang apa sahaja benda yang kita nampak menyusahkan orang lain, kita jadi pemudah cara kepada kesusahan orang. Oh, tadi satu, bila orang malas, kita ambil peluang. Bila benda tu susah, kita mudahkan. Itu pun peluang untuk dapat duit. Betul. Dan yang ketiga, sebelum ni saya pernah buat satu projek dengan roommate saya. Kalau roommate saya dengar. Kita ni sebagai tempat orang bagi infak. Contoh projek yang kita buat ialah sandwich Jumaat. Hari Jumaat kita akan buka peluang siapa yang nak beli, kita akan katakan sandwich ni kita akan bagi dekat student, dekat cleaner. Orang yang nak bersedekah pada hari Jumaat tu dia akan pilih. Aku nak bagi dekat sekian-sekian. Kita jual harga satu pack sandwich, harga pasaran RM2. Jadi kita buka peluang untuk orang berbuat baik melalui kita, dan itu sebenarnya kita panggil win-win situation. Orang yang dia nak sedekah tu pun dapat. Sebab kadang-kadang ramai orang sebenarnya dia nak berbuat baik. Tapi dia tak jumpa platform kan. Dia nak sedekah makanan tapi dia terlalu sibuk. Dia nak buat makanan sendiri tak sempat. Jadi masa saya buat sandwich Jumaat seminggu sekali tu, quite okay kita punya pendapatan. Kita cuma buat tak sampai 100 pack. Tapi kita buat secara konsisten. Konsisten pun satu poin penting lah sebenarnya. Betul. Kita buat secara konsisten dan at the end of the day, memang kita kata berpuas hatilah dengan pulangan. Macam saya kata, apa yang kita nak kena buat je. Jangan fikir banyak. Maksudnya dapat idea terus buat. Orang kata apa, bila kita dah ada keazaman, kita buat dan kita berserah. InsyaAllah akan ada pulangannya lah, insyaAllah. Okay, Fatini, saya saya lah saya percaya setiap orang punya side income tu, dia punya macam mana, dia punya fasa side income tu akan berbeza. Betul? Faham tak? Macam untuk orang yang, kalau Fatini cakap kan, tak perlu pun tunggu you susah baru you nak buat side income. Side income tu boleh bermula seawal yang mungkin macam Fatini dah start pada zaman sekolah kan. So macam kalau lah orang tu contohnya macam pilot kan, gaji banyak kan, mungkin dia tak terfikir untuk buat side income sebab dia sangat comfortable kan. Tapi kalau dia kena buat side income, kalau lah side income tu kita just scopekan adalah sekitar bisnes, akan susah lah untuk dia kan. Tapi nak cakap kat sini, side income tu bukan sekadar bisnes je kan, tapi dia boleh jadi can be apa sahaja kan. Contohnya investment investment boleh jadi side income macam saham boleh jadi side income. Okay, lepas tu cumanya lah kan, apa contoh yang macam, yelah macam you boleh bagi contoh sikit lah kot macam untuk orang yang macam ni, contoh side income yang sesuai apa? Macam untuk golongan yang M40 apa, untuk orang yang dah T20 apa side income? Faham. Jelas soalan tu. Dalam satu buku Rich Dad Poor Dad. Wow, Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Dia ada satu topik yang sangat menarik. 4 quadrant of cash flow. Kali pertama saya baca, saya terus kata, kalau kita nak membantu ramai orang, kita kena buat apa yang Robert Kiyosaki tu buat. Cadangkan. Yang pertama, kita sebagai employee. Employee ni pekerja. Dalam masa yang sama, kita punya duit datang ni daripada majikan kita. Dalam masa yang sama juga, kita boleh jadi investor dan boleh jadi business owner. Kalau untuk orang yang terlampau sibuk, dia punya level, dia punya pendapatan ni lebih daripada cukup. Macam mana dia nak pastikan dia ada cash flow dia tu sentiasa berjalan. Bila dah banyak duit dia, dia perlu ataupun dia boleh peruntukkan sebahagian, letak di bahagian investment. Betul.
Sebab apa? Investment ni apa sahaja keadaan, duit tu akan sentiasa running for us. Dia tak akan duduk diam. Daripada serendah-rendah risiko kepada risiko pertengahan sampai setinggi-tinggi risiko, kita boleh buat diversification. Maksudnya macam Fatin yang cakap, walaupun apa keadaan kita sekarang, kita apa namanya, seselesa apa pun, kita sentiasa kena macam bayangkan keadaan yang akan datang yang mungkin boleh jadi tak selesa lah kan. Betul. So untuk hari ni pasal side income, apa yang menarik kalau perasan kan, mungkinlah dia punya point tu tak keluar secara direct kan. Tapi apa yang saya suka bila cakap dengan Fatini adalah Fatini meletakkan satu sudut pandang yang bukan kita je, kita ni bukan hanya tengok pada side income yang kita kena work for. Kau kena buat ni, kau kena buat ni kan. Tapi sebenarnya kita tak boleh lupa, selain daripada diri kita dan lingkungan keluarga yang kita kena jaga, kita ada orang lain juga yang kita kena bantu dia untuk dapat side income tu juga. Maksudnya side income yang kita kena fikir ni, jangan fikir untuk lingkungan kita je. Macam mana kita nak kembangkan side income yang kita buat ni supaya boleh jadi manfaat untuk orang lain dan boleh buka ruang untuk diorang pun dapat side income juga, which is the problem solver. Okay, kalau lah kan pada waktu sekarang kita tak perlukan pun side income tu, tapi kita boleh jadi the main player, player yang penting untuk menghubungkan orang-orang yang side income dengan orang-orang yang boleh beli produk orang yang buat side income tu. Menarik lah bila dia, dan kat tengah tu kita boleh juga buat untung untuk diri kita, which is syariah compliance. Maksudnya kita jaga kita, kita perlukan diri kita, kita perlukan each other lah, which is benda-benda macam tu. Sebab kadang-kadang dia macam konsep ekonomi lah sebenarnya Fatini. Betul. Dia macam ada orang dia nak tawarkan, tapi ada orang dia duit lebih, tapi dia pun tak tahu nak buat apa. Orang ni nak tawarkan tapi dia tak tahu nak buat kat siapa. Betul. Kita sebagai orang tengah, kita tahu tahu benda tu. Dan sebagai orang tengah, boleh je nak buat kebajikan, nak hubungkan je, dan boleh juga jadikan tu part of side income. Nak cakap yang side income punya ruang ni besar sangat. Bermula daripada benda yang paling kita suka dan segala ruang yang ada, kita just kena buat je. Itu point Fatin tadi, buat je. And the moment you macam asyik cakap tak boleh, you macam tak akan jumpalah jalan. Okay, so nice. Kita akan jumpa lagi dekat slot yang seterusnya lah kan, insyaAllah. There's too many thing untuk kita dig kan Fatini, sebab dia sangatlah emas insyaAllah. Okay, jadi terima kasih Fatini. Kita nak kena buat hashtag. Hashtag. Okay, hashtag. Kita pandang kamera kan. Okay, hashtag Hex Side Income. Okay, semula 1, 2, 3. Hashtag Hex Side Income. Okay, untuk sesiapa yang belum follow Sri Kandi Saham, boleh follow Sri Kandi Saham punya page. And then kalau nak join pun boleh join. And then jom sebar-sebarkan supaya lebih ramai lagi ada macam pandangan yang besar tentang side income dan macam mana nak mulakan side income. Dan mungkin boleh try PM je mengasas kod-kod ada kerja kosong je. Okay, jadi tu je. Jangan lupa sharekan ke mana-mana sahaja media sosial anda. Hex episod ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, InsyaAllah. Bersama membina masyarakat rahmat.